Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi pada malam ini, malam yang barakah ni. Kita nak cerita satu topik yang agak jarang you dengar dan kemungkinan ramai yang tak perasan benda ni adalah satu situasi yang agak ramai pesakit. Cuma seperti mana penyakit-penyakit orang kata apa, psychiatry atau penyakit psikologi, mental illness ni, ramai orang yang tak suka cerita ataupun tak mau cerita. Kadang-kadang ada sifat-sifat malu alah, maksudnya takut kalau orang tahu nanti apa orang sangka, ataupun ada orang menghakimi kita pula. Bagi saya yang penting ialah memang ada di luar sana anda sendiri, terutama sekali mereka yang masih lagi dalam lingkungan subur, maksudnya boleh bersalin, maksudnya boleh mengandung, harus dengar elok. Dan bagi mereka yang ada anak perempuan, terutama sekali bahkan lelaki pun malam ni akan terlibat sama dalam satu topik yang dinamakan postpartum depression, ataupun orang Melayu selalu sebut perkataan meroyan. Sebenarnya meroyan tu salah tafsir, sebab dia cuma salah satu daripada cara ataupun salah satu daripada keterampilannya, tapi ada banyak lagi gejala-gejala ataupun simptom-simptom yang anda tak orang kata apa, tak sedar ataupun tak tahu benda tu berlaku. Bahkan ramai orang silent, faham tak? Dia jadi senyap, dia tak mau cerita. Jadi saya nak bongkarkan malam ni, semoga kita dapat memberi sedikit kalau tidak pun sebaik mungkin. Kata sedikit tak sedap, saya cuba bagi sebaik mungkin cara bagaimana masalah ni boleh kita atasi dengan cara yang profesional, dengan cara yang bukan sonok-sonok saja, pakai cuba-cuba, sebab dah ada cara-cara yang telah dibuktikan boleh menghasilkan kesembuhan. Itu yang penting. So bagi anda yang dengar ni, jangan anda putus asa, sebab penyakit ini merupakan penyakit, bukan satu situasi yang direka-reka, bukan kita nak buat-buat, tetapi semacam penyakit bipolar, penyakit skizofrenia, ya, penyakit-penyakit depression ataupun masalah anxiety dan sebagainya, itu juga merupakan setiap spesifik penyakit itu ada dia punya harapan dan dia punya cara menyembuhkan penyakit itu. Tapi malam ni kita cerita khas untuk wanita yang dah baru lepas bersalin. Ni ceritanya postpartum. Post maksudnya selepas, partum maksudnya bersalin. So selepas bersalin, apa yang boleh berlaku kepada ibu, yang penting sekali kepada wanita-wanita yang terlebih lagi yang ada sejarah dalam family mereka ada masalah-masalah mental disorder ni. Kita nak kena cuba betulkan keadaan. Boleh? Okey, kalau boleh anda sediakan dengan pen dan pensel, dan kalau boleh tekan like and love and share. Sedikit banyak ke orang yang nak sudi dengar topik macam ni, jangan heran, sebab ada orang menunggu. Sebab ni adalah request daripada beberapa orang yang tak mau dinamakan. Of course lah, takkan semua orang nak bagi tahu yang mereka ada masalah PPD ni, postpartum depression. Namun malam ni cuba kita buka minda kita ambil ni sebagai semacam penyakit diabetes, penyakit high blood, penyakit stroke, penyakit gout, penyakit kanser dan sebagainya. Itu kita ambil sebagai salah satu lagi, walaupun dia tidak nampak macam benjol keluar atau berdarah atau nampak macam gatal ke apa-apa, tetapi yang pentingnya yang ni sebenarnya lebih sukar you atasi kalau you tidak tahu macam mana caranya. Okey, dengan itu kalau diizinkan Allah, kita mula dengan hati yang tenang, sebab bila menceritakan perihal otak ni yang abstrak ni, yang ada seni yang orang tak faham ni, kadang-kadang kita kena betul-betul legakan ataupun buka dada ni betul-betul, buka minda kita betul-betul, supaya kita boleh terima ilmu tu dengan lebih tentram, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Nombor satu, kita kena kenal bahawasanya postpartum depression
kemurungan selepas bersalin ini adalah common sebenarnya, ataupun sering kali berlaku. Bahkan saya masih ingat masa saya budak-budak dulu, masa kecil lagi, satu ketika tu berlaku. Sekarang ni saya boleh bagi diagnosis lah, memang wanita ini memang baru lepas bersalin dan setiap malam menjerit-jerit ataupun jenuh. Katanya jiran-jiran pun atau suami pun harus berjaga-jaga supaya dia tak lari pada rumah sampai macam tu sekali kan. So dia berlaku selalunya sebelah petang atau sebelah malam. Jadi kita pun nak seram jugalah bunyi jerit-jerit ni kan. Kes ni adalah 1/7 daripada wanita yang bersalin menghadapinya. Ada kes-kes sampai 1/5 pun. Mungkin yang ni yang dah direport pun, yang tak dilaporkan, betul tak? Sebab kes-kes macam ni, terutama sekali sebelah-sebelah kampung, bandar-bandar yang masih lagi tidak advance, kita tak mau cerita macam ni. So ada 3 jenis yang kita kena faham malam ni, 3 style untuk nak kena PPD ni. Maksudnya yang ringan, yang pertengahan dan yang paling serius. Dengar dulu baik. Nombor 1 ialah yang dipanggil baby blue. Dia panggil baby blues ni, maksudnya dia berlaku selalunya lepas ibu tu bersalin. Dalam beberapa jam, tak sampai sehari, you akan tengok ibu ni dah mula sedih, dia dah mula menangis sendiri dia tanpa sebab. Padahal baby tu dah selamat semua, dah tunjuk pun tadi baby tu baru lepas bersalin semua, tapi dia jadi bingung juga, dia macam confused dan mood dia naik turun. Sekejap dia boleh tahan sembang, tapi selalunya dia nak berseorangan diri, sedih, dan kadang-kadang dia jadi resah dan gelisah pula tu, kan, tanpa sebab, dan kita tak boleh kacau dia. Untungnya baby blue ni dia tidak berlarutan sampai berhari-hari. Selalunya paling 3-4 hari dia akan settle down. Setengah orang dalam masa 48 jam dah clear, paling-paling seminggu lah. Alhamdulillah, kes-kes macam ni selalunya orang lupa, dan orang anggapkan cuma sebagai dia mungkin dah terlalu letih, baru lepas bersalin, setakat itu je lah. Okey, jadi kes macam ni, alhamdulillah kalau siapa dapat baby blue, ramailah baby blue ni. Dan kalau you beralih kepada selalunya antara 4 minggu hingga 6 minggu, dengar, dia kes-kes PPD ni, postpartum depression, ataupun yang kita sebut dengan nama ringkas meroyan ni, dia selalu tak berlaku minggu pertama, minggu kedua. Acap kalinya dia berlaku minggu ketiga, minggu keempat, sampai dalam minggu keenam. Maksudnya baby tu kalau umurnya sebulan, dia mula mak tu bukan main rapat lagi dengan anaknya, tak mau lepas, faham tak? Tapi bila datang dekat 3-4 minggu tu, dia macam tak boleh duduk dengan baby dia. Dah mula. Dia ada cerita yang agak pelik daripada kebiasaan, dan ibu tu sendiri masih lagi peringkat boleh sedar yang dia tu tak berapa normal. Dia sendiri boleh sedar, dan kadang-kadang of course dia terlupa diri, sampaikan mood dia pun murung, jadi inilah depressed, dan dia nampak letih lesu, padahal dah dekat sebulan kan. Ingat tak, baby tu dah dia menyusu pun dah tadi 3 minggu pertama tu. Jadi bila datang minggu kelima, dia sampai jadi tak lalu makan, lepas tu dia tidur memang terganggu sangat-sangat. Lepas tu bukan saja terganggu pada baby, bangun nak menyusu semua tu, tapi dia sendiri. Kan saya kata bila datang cukup 4-5 minggu tu, dia dah mula jadi distant. Dia boleh nak jarakkan diri daripada anak dia pula. Pelik kan? Lepas tu dia resah, gelisah, dan dia selalu merasakan dia bersalah. Dia nampak dan dia berperangai macam orang bersalah, macam tak kena je dia buat, macam dia rasakan orang tengok dia tu macam bersalah, guilty. Dan dia yang paling takut masa ni adalah dia ada juga sifat-sifat yang mengatakan dia tak berguna lagi dah, dan family dia lebih elok kalau dia tak ada kat dunia ni. Berarti masa ni lah 1 per berapa persen daripada mereka yang semua yang kena PPD ni, kalau di negara luar dah ada kajian, 5% orang kata apa, bunuh diri sendirilah. Okey,
bermaksud mereka suicidal, mereka ada pemikiran, dan memang ada pun yang bunuh diri. Itu yang takutnya. Tapi kalau takat bunuh diri, kita tak takut lagi. Yang you dengar cerita-cerita yang pelik-pelik. Kenapa saya nak buat juga cerita ni, sebab orang malas, dan dia sendiri, ibu-ibu ni, kenapa dia tak mau cerita juga, sebab nanti takut orang label dia, satu. Nombor dua, orang akan tangkap dia dan letak dia berasingan. Sebab apa? Dia ada pemikiran yang nak bunuh anak pun. Kalau pernah dengar tak, anak kena kelar kalau tak dijaga, dikelarnya baby tu, jangan main. Sebab dia tak sedar masa dia ambil pisau, sebab dia ada bayangan-bayangan yang boleh sampai peringkat dia jadi pembunuh pun. Dia dah lupa diri. Jadi dahsyat tak? Sebab dia sentiasa orang yang macam ni, kalau dibiarkan terus tu, kadang-kadang tu sampai boleh serius. Kalau bagi ubat pun kadang-kadang dia tinggalkan ubat tu, sehinggakan 50% daripada mereka yang sengsara penyakit ni boleh berlarutan sampai lebih daripada setahun. Ada 30% daripada mereka semua ni dibuat kajian sampai 3 tahun lebih pun ada. Masih ada lagi ruang-ruang yang belum ditutup. Maksudnya dia masih memikirkan what if, apa jadi kalau baby tu jatuh, dia jadi fobia pula. Ada kes-kes macam tu. Apa jadi kalau saya tinggalkan dia kat tempat bilik ni, nanti katakan kucing kat luar datang, dia boleh fikir benda-benda yang macam tu, gigit baby dia. Lepas tu kan, saya kata tadi, sentiasa memikirkan lebih baik dia habiskan nyawa baby dia pun macam tu. Lepas tu dia fikirkan pula macam mana dia nak bawa kereta supaya dia dengan baby dia boleh terjun ataupun turun ataupun langgar sempadan tu, tiang ataupun pagar tu, sampai boleh jatuh kereta ke dalam sungai. Ni kes-kes macam ni. Sebab tu dia memang rasa bersalah. Kalau masa dia sedar sikit, dia rasa dia bersalah, dia rasa malu, dia rasa dia seorang ibu yang tak bernilai lagi dah. Jadi dia punya fokus tu lebih kepada, kadang-kadang yang takut sekali, kenapa dia tak boleh cerita. Dia tahu kalau dia cerita, orang mesti asingkan dia daripada baby dia. Ingat, bila dia sedar, dia mau balik duduk dengan baby dia. Dia nak rapat balik dengan baby dia. Itu isu dia, kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena prihatin dengan kes-kes macam ni, sebab kalau kita biarkan, kesian dia orang. Saya ingin mengatakan ini bukan salah ibu mengandung. Maksudnya bukan salah ibu yang hamil tadi, dah bagi baby, dah komplit semua, dah selesai dia punya tugas sebagai seorang wanita yang cukup, orang kata apa, sempurna lah, sampai boleh lahirkan baby. Tiba-tiba Tuhan duga dia dengan satu penyakit yang dia tak tahu macam mana nak handle. Dan bukan saja dia tak tahu, suami pun tak tahu. Bahkan saya kata apa tadi, suami pun boleh kena PPD. Suami, husband boleh kena postpartum depression. Dia pun boleh jadi masalah depres. Kadang-kadang bukan isteri yang kena PPD, suami yang kena PPD. Jangan main. Kalau dua-dua kena, tak adil pula lah, kan? Tuhan tu dia bagi-bagikan penyakit. Kalau suami tu banyak memikirkan tentang kadang-kadang finance, kan baby dah lahir, kadang-kadang dia tengah pening kepala, masalah ekonomi lagi, masalah nak jaga rumah, nak masak, semua tu kadang-kadang isteri tak boleh handle, dia yang bertanggungjawab. Jadi dia stres, dia rasa tidak ada harapan untuk dia mengendalikan masalah ni. Dia jadi seorang pemarah pula. Lepas tu dia pun boleh memikirkan tentang soal-soal nak bunuh diri semua ni. Bahaya, kan? Masalah kalau dia dah ada family yang ada mental illness, lagi senang dia kena. Okey, lagi pula dia pun tak dapat tidur yang sempurna sebab kelahiran baby tu. Baik, itu orang lelaki. So orang lelaki jangan nak sombong, kita pun boleh kena kalau sewaktu isteri baru lepas bersalin tu, kan? Masa isteri mengandung pun kadang-kadang husband yang kempunan asam lah, mango lah, macam-macam, kan tu. Baik, balik kepada satu lagi cerita, itu dipanggil postpartum depression. Nanti saya cerita balik macam mana
nak cuba leraikan masalah ni. Okey, tapi yang kita paling takut, jangan you lambat jumpa doktor, sebab tadi pun dah ada kes-kes yang boleh sampai bunuh baby, sampai dia sendiri terjun ambil nyawa dia sendiri kalau tak diselamatkan oleh family, ataupun tak dibawa jumpa ahli-ahli atau pakar-pakar psikiatris. Kalau perlu tahan kat hospital, kena tahan dulu, sebab semua ni boleh diubati. Ramai kes-kes macam ni dah pulih. Ada yang lama sikit lah daripada kebiasaan. Kadang-kadang ubat tu kena ambil bertahun-tahun supaya dia tidak apa orang panggil relapse. Tetapi ada 2 daripada setiap 1000 orang yang kena penyakit PPD ni, ada 2 daripada mereka yang lepas beranak ni, dia boleh sampai peringkat dinamakan postpartum psychosis. Bila psychosis ni, ini dalam bahasa sebab tu orang tak mau cakap, sebab kita guna perkataan yang kadang-kadang lepas je, orang kata gila lah. Itu maksudnya you dah psychotic, macam skizofrenia semua tu. Kenapa? Sebab kes, walaupun 2 dalam 1000 orang lepas beranak ada kes-kes macam ni, walaupun jarang, tetapi kalau dia tak dapat kita kenal pasti lebih cepat, lebih awal, maka dia lebih dahsyat daripada yang postpartum depression saja. Yang ni postpartum psychosis. Tadi depression, murung. Yang ni psychotic. Bila psychotic, selalunya dia ada 3 perkara atau 3 orang panggil karakter, 3 ciri dia. Nombor 1 ialah dia ada dipanggil delusi. Tahu delusi tak? Delusi ni selalunya ibu-ibu ni, kita fokus kepada ibu yang lepas bersalin ni, dia ada kepercayaan yang pelik-pelik. Selalunya kepercayaan agama lah. Dia merasuk mak-mak ni sampai terlupa kepada anak, dan dia boleh fikir macam dia tu jadi nabi pun ada, dia rasul, jadi dia boleh kontrol satu dunia. Itu dahsyat tak? Ataupun dia percaya benda pelik-pelik seperti dunia ni nak kiamat lah, ataupun dunia ni akan berakhir, so dia kena buat sesuatu yang mendadak, pelik-pelik kan. Ataupun dia percaya kepada semua orang tengah nak anti dia percaya orang semua meluat kat dia pun, mulalah tu. Okey, lepas tu kadang-kadang dia ada halusinasi pula. Dia nampak kamera ada kat atas bumbung rumah dia, dia nampak kat tingkap-tingkap tu adalah orang cuba spy dia. Lepas tu dia percaya pula yang polis akan datang attack dia, ambil dia, tangkap dia. Sebab tu dia nak lari selalu. Sebab tu kalau saya zaman kerja kat psychiatric ward dahulu, memang ward kita tu tingkat 5 kat University Hospital. Tingkat 5 tu tinggilah juga kan. Jadi semua tingkap kena ada apa? Kena ada grill, kena ada besi. Pagar tu macam ada jalur-jalur supaya orang tak boleh lompat keluar. Pasal apa? Dia kadang-kadang bukan nak bunuh diri, tapi dia dengar suara yang suruh dia berjalan ke arah tu, ke arah ni, suruh ambil tu, suruh ambil pisau semua. Masya Allah. Sebab tu tak boleh langsung ada bahan-bahan yang berbahaya, sebab dia boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Okey, sampai sebab tu orang takut kalau dia bakar ke rumah baby tu, dia baling ke nanti, sebab dia dah ada kepercayaan lain dan dia nampak benda tu. Ada yang nampak, ada yang dengar, ada yang rasa orang tengah pegang dia, heret dia. Kadang-kadang dia nampak benda hitam daripada belakang, lembaga-lembaga yang kejar. Dia boleh kata, doktor, macam saya masa kerja dulu tu, doktor nampak tak? You kalau pesakit, you kata doktor nampak tak, tu you nak kata apa cepat? You nak kata tak nampak. Kalau you kata tak nampak, dia tak boleh cerita lagi. Kita nak tahu apa lagi dia nampak semua tu. So bila kita kata dia nampak je, siap. Dia nanti tarik tangan you sekali, dia nak kena ajak you sekali, dia kata doktor cuba dengar. Kita pula nak kena dengar. So sebab tu cerita ni bunyi macam you rasa pelik sebab you tak kena. Ada adik-beradik you tak kena, tetapi saya tengok kes-kes yang kena macam ni, kita kesian mereka. Sebab tu topik pada malam ni saya minta you tolong share dengan anak-anak muda ataupun dengan ibu-ibu yang ada anak yang akan kahwin nanti, yang baru bersalin dan sebagainya. Tolong dengar dan jaga elok-elok, sebab kalau kita dapat pegang dia dan dapat tangkap cerita ni awal, dia tak boleh cerita. Kadang-kadang dia tak akan cerita pun bila dah sampai psikosis ni, sebab dia ada kepercayaan lain.
Dan kadang-kadang dia nampak you pun bukan macam bapak dia lagi dah, bukan macam mak dia lagi dah. Bahkan dia akan ambil you sebagai musuh. Jangan-jangan dia akan terekam pada you pula nanti. Sebab tu kes-kes ni terpaksa kadang-kadang kita letak dia atau inilah tahan dia kat hospital, di special ward. Faham? Dan kita kena bagi ubat-ubat yang secepat mungkin supaya mententeramkan jiwa dia dan tahan dia seminggu 2 minggu ke, tengok macam mana. Lepas tu kita kena follow up betul-betul, kena bagi counselling, kena bagi training balik dan sebagainya, dan memakan waktu. Namun ada banyak kes-kes yang telah diselamatkan. Itu yang psikosis. Malam ni fokusnya kepada yang kes kedua tu, PPD, postpartum depression. Sebab yang itulah golongan yang lebih ramai dalam semua kes yang dipanggil postpartum ni, lepas bersalin ni. Faham? Okay, good. Kalau anda dah boleh dapat tangkap cerita macam tu, rupa-rupanya kita kalau sebagai support system kalau kuat, selalunya mother-mother ni, ibu-ibu ni selamat. Saya ulang, support maksudnya bantuan yang diberi oleh kaum keluarga, terutama sekali para suami lah. Masa ni tak boleh tinggal isteri you, masa ni jangan melawak, jangan buat, orang kata apa, kata orang jangan buat bodoh pula. Okay, benda tu saya dah cerita ni, kalau dah dengar, jangan buat dek pula. Okay, kalau isteri dah macam tu, you kena take over rumah tu, jaga makan, jaga anak, jaga tu, kena panggil mak you turun daripada kampung datang, kena bantu. Tak boleh. Dan you tak boleh biarkan isteri you seorang-seorang. Faham? Okay, you kena betul jaga dia macam budak kecil. Sebab kalau you lepas saja nanti kadang-kadang takut dia buat sesuatu yang tak diduga. Faham? Tetapi masa dia tengah relax, tengah sedar, kalau PPD ni bukan dia sampai jadi macam gila tadi, tak. Tapi dia masih lagi ada pemikiran-pemikiran yang cukup kusut. Maka you banyak memainkan peranan selain pada banyak doa, selain pada banyak zikir, bagi dia juga dengan lupa sembahyang dan sebagainya itu. Sebab ini juga memang kalau dari sudut perspektif perubatan Islam, memang ada kaitan dengan syaitan lah, memang ada kaitan dengan inilah jin, iblis semua ni kan. Tapi mungkin ada betulnya juga. Saya tak pandai cerita-cerita macam tu, tapi saya percaya apapun kita kena banyak berdoa semoga isteri ataupun ni ibu kepada anak yang baru dilahirkan ni selamat, ya. Jangan sampai terjadi kes-kes macam luar negara terlalu banyak, sebab mereka tak tahu kat mana dia orang nak pergi. Baik, ujung sekali didapati melalui sains, kalau ditambah dengan ada benda-benda yang saya cerita ni, kalau tak cukup, umpamanya dia tak cukup zinc dan tak cukup chromium, ada bahan-bahan mineral, dia juga adalah penyebab yang orang kata apa, terselindung, yang menambah lebih teruk lagi. Bahkan memang kajian kata B12 kalau tak cukup boleh menyebabkan PPD juga, ataupun menambah teruk lagi. Dan yang kita bernasib baik malam ni kita belajar vitamin D3, K2 dan omega 3 memainkan peranan yang paling utama dalam kes-kes yang macam ni. Saya ulang, omega 3 369 itulah kan. Lepas tu dengan vitamin D, D3, K2 tu memang terlist kat sini nombor 1 sebenarnya, atas sekali. Alright. Lepas tu blood sugar. Kalau tak kontrol blood sugar, lagi dahsyat dia punya meroyan ni. Okey. Tak cukup tidur memanglah. Kalau tak cukup probiotik atau prebiotik, makanan kita tak cukup serat, dan kita membiarkan body kita ni letih lesu. Ibu-ibu ni tadi dah tahu dia dah dalam ada gangguan ni, suruh juga masak, suruh juga dia tu dah lepas bulan kan sepatutnya macam normal kan, tapi dia masih lagi tak normal. You kena respect dia, kena hormat masalah dia ni. Faham? Lepas tu masalah menses nanti lepas 2-3 bulan tu macam mana keadaan dia, ada lagi tak dia makan ubat-ubatan lain macam ubat blood pressure ke, ubat diabetes. Okey. Dan penting sekali kalau di ketika yang waktu yang sama ni dia juga ada stres-stres lain, you pula bawa balik cerita yang pelik-pelik. Masa ni kalau suami buat perangai, buat cerita lain, kesianlah kat isteri you, memang dia tak ada chance nak baik pun.
faham tak kalau buat cerita lain? Okey, baik. Environment kena bersih. Saya kata apa, tak boleh isap rokok depan isteri yang tengah ada depression ni kan, ada masalah meroyan ni. You kena belajar sama-sama dengan isteri sekali-sekala buat D&D diet betul-betul. Puasa boleh mententeramkan jiwa juga. Okey, dan bawalah berjalan, maksudnya exercise sedikit. Memang kalau keluar peluh tu, kata orang keluar endorfin tu bagi keluar masalah-masalah tertekan ni. Cantik kan? Yang paling penting kalau nak ambil benda-benda cicilan ni, ambil pumpkin seed, biji labu, kuaci labu tu. Kata orang kuaci labu ni boleh menghilangkan masalah-masalah yang super macam ni lah. Sebagai makanan tambahan kuaci labu. Pelik tapi dalam tu sebenarnya ada magnesium. Apa saja yang ada magnesium boleh mententeramkan keadaan, termasuklah sayur-sayur yang menghijau, ulam-ulam. Alright, kita cukup pada malam ni. Saudara sekalian, saya mengharapkan sedikit sebanyak jangan kes-kes yang meruntum jiwa ni untuk wanita, dibiarkan mereka saja yang sengsara. Saya nak anda sekalian membuat sedikit keputusan untuk bantu cerita ni, bagi tahu kepada kawan-kawan sekalian. Jangan malu nak cerita kes-kes macam ni, sebab nanti terlambat. Sebab ni bukan salah wanita ataupun ibu yang baru melahirkan baby tu. Jangan sekali-kali menyalahkan dia orang. Banyak sebab yang masih lagi Tuhan simpan dia punya rahsia dia. Dan kena ingat, kes-kes kalau kena macam ni, wanita sekalian, you bukan seorang diri lagi dah, ramai. Cuma orang tak mau buka mulut je. Dan jangan rasa malu langsung, sebab tak ada banyak bezanya antara penyakit diabetes, penyakit stroke, penyakit inilah autoimmune, semua tu itu disebabkan cuma tidak ada masalah mental saja. Kalau dari segi penyakit tetap diiktiraf sebagai penyakit, so you're not alone. Dan you are not a bad mother. Jangan sesekali kata you tidak bernilai, tidak ada harga, ataupun orang semua tak suka kat you. Tu semua pemikiran you, faham? Dan you bukan seorang ibu yang tak bagus. Kalaupun you merasa sementara waktu you kena jauh sikit pada anak you, itu lain cerita. Alright, and ujung-ujung yang sonok sekali ialah penyakit ni pun boleh kita atasi, dan banyak harapannya lagi. Okey, dengan itu saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sihat walafiat, dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Semoga anda lepaskan yang lepas, let go and feel good all the time. Thank you. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?